Hello guys, bersama saya lagi di dalam Orang Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus menyokong Orang Innova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Panas, memang panas. Ini dia apa yang kita ingin beritakan dan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Ya, oke guys, ini adalah pendedahan terkini daripada saudara kita Rafizi Ramli, ya, berkaitan dengan isu penyelewengan wang besar berjumlah Rm 1.5 bilion terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia kita, Najib Razak, atau lebih dikenali sebagai Bos Sakau. Itu dia. So, sahabat-sahabat semua, ini adalah timbalan Presiden kita, Saudara Rafizi Ramli, mempersoalkannya kenapa SPRM tidak menyiasat dakwaan penyelewengan bank pinjaman Bank Pembangunan Malaysia Berhad ketika Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Jadi dengan itu saya ingin membawakan kita mendengar video pendedahan terkini daripada Rafizi Ramli, yaitu pada malam semalam. Jadi mari kita dengar bersama apakah yang dinyatakan atau didedahkan oleh saudara kita Rafizi Ramli. Jadi mari kita dengar bersama. Ini cubaan pertama saya untuk buat TikTok. Kita bermula hari ini dengan pendedahan. Ramai orang dah tahu pun mengenai skandal 1.5 bilion wang rakyat melalui pinjaman Bank Pembangunan yang hangus dan diselewengkan, yang diluluskan semasa Najib menjadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri dahulu. Wang ini diberikan kepada beberapa kenalan yang rapat dengan Najib, tetapi tidak ada pendakwaan sehingga sekarang, sehingga kan Bank Pembangunan terpaksa mengambil tindakan saman sivil untuk membekukan aset dan mengutip kembali dana tersebut. Tunggu hari-hari seterusnya. So, okay guys, itu adalah pendedahan terkini daripada Rafizi Ramli yang baru saja membuka TikToknya. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang mahu untuk mengetahui ya terkini pendedahan demi pendedahan daripada Rafizi, bolehlah ikuti TikTok beliau dengan namanya Rafizi Ramli itu sendiri. Jadi dengan itu saya ingin memberikan sedikit ya pencerahan atau sedikit gambaran apakah yang menjadi atau apakah isu sebenar berkaitan dengan pendedahan yang baru sahaja dinyatakan oleh saudara kita Rafizi Ramli. Ya, ini dia berita yang saya ingin bacakan bersama dengan kita. Katanya, kenapa SPRM tidak siasat pinjaman BPMB masa Najib jadi Perdana Menteri. Ini adalah kenyataan saudara kita Rafizi Ramli dan saya ingin membacakan berita ini bersama dengan kalian semua. Okey, katanya timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, boleh nampak kan? Berkata bahawa maklumat dalam tuntutan mahkamah Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB terhadap bekas pegawainya sepatutnya mencetuskan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM beberapa tahun yang lalu. Beliau turut juga mempersoalkan mengapa bank itu perlu menyaman bagi mendapatkan semula anggaran 1.5 bilion RM pinjaman meragukan yang dikeluarkan kepada firma yang didakwanya ada kaitan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dengan mengatakan terdapat lebihan bukti untuk SPRM bertindak. Jadi saudara, ini agak mengejutkan kita kerana sepatutnya isu ini atau penyelewengan ini harus disiasat, tapi sehingga kini tidak ada apa-apa yang berlaku. Kerana itu hari ini sekali lagi saudara kita Rafizi Ramli membuat pendedahan demi pendedahan berkaitan dengan isu ini. Katanya lagi, bekas ahli Parlimen Pandan itu berkata, beliau telah membangkitkan dakwaan mengenai pinjaman yang meragukan itu sejak 2013 dan SPRM sepatutnya memulakan siasatan daripada menunggu laporan rasmi, katanya. Tambahnya lagi, saya mengikuti dengan dekat perkembangan usaha BPMB dalam usahanya untuk mendapatkan kembali sekitar RM 1.5 bilion dana awam yang telah diselewengkan oleh peminjam-peminjamnya. Jadi sahabat-sahabat saudara semua, apabila ia dikatakan dana awam, maksudnya itu bermaksud adalah duit rakyat. Jadi perkara yang penting di sini adalah bagaimana kerajaan atau SPRM sendiri membantu untuk mendapatkan semula duit rakyat ini
daripada terus diselewengkan atau ia akan terus lesap begitu saja. Nah, katanya lagi, ia melibatkan pinjaman kepada syarikat yang mempunyai kabel besar dan diluluskan oleh pengurusan BPMB semasa Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Ya, yang menjadi Perdana Menteri itu kita tahulah siapa, iaitu Perdana Menteri bekas Perdana Menteri itu Najib Razak, ya. Katanya lagi, jumlah pinjaman RM 1 bilion yang telah diselewengkan termasuk dipindahkan ke akaun-akaun luar negara dalam kes-kes tertentu adalah skandal terbesar dari sebuah bank pembangunan milik kerajaan dalam sejarah negara kita, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jadi memang jelas apa yang dinyatakan di sana. Jadi mari kita baca seterusnya. Katanya, Rafizi berkata di media, perniagaan membuat liputan meluas mengenai peminjam-peminjam berkabel besar ini dan usaha BPMB untuk mendapatkan kembali wang rakyat. Laporan itu katanya menyebut urus niaga pinjaman dan equity yang diluluskan BPMB semasa Najib menjadi Perdana Menteri seperti berikut. Yang pertama, pinjaman RM 400 juta yang diluluskan dalam tahun 2012 kepada Areas Telekom Sendirian Berhad. Yang kedua, ambil alih syarikat Barcos Shipping Sendirian Berhad melibatkan dana berjumlah RM 337 juta. Syarikat itu jatuh muflis hujung tahun 2017. Dan yang ketiga adalah pinjaman berjumlah RM 450 juta kepada ASEAN Broadcasting National Network untuk melancarkan stesen TV berbayar. IBN ialah syarikat milik Kenneth Eswaran, seorang yang diketahui sangat rapat dengan Najib dan istrinya Rosma Mansur. Dan yang keempat, pinjaman berjumlah RM 305 juta kepada Nautical Research Sendirian Berhad dan Garuda Suci Sendirian Berhad, dua syarikat milik Tan Sri Peter Sandak yang juga sahabat baik Najib dan istrinya Datun Sri Rosma Mansur. Katanya kesemua dana rakyat berjumlah RM 1.5 bilion yang lesap ini diluluskan semasa Najib merupakan Menteri Keuangan dan BPMB melaporkan terus kepadanya. Terus kepada Najib, ya. Seperti yang berlaku hari ini, semua akaun atau cash itu direct terus masuk ke dalam akaun Najib seperti mana yang dinyatakan oleh saudara kita Rafizi Ramli hari ini juga. Katanya kesemua dana rakyat yang berjumlah RM 1.5 bilion yang lesap ini diluluskan semasa Najib merupakan Menteri Keuangan dan NPP melaporkan terus kepadanya. Saya telah membangkitkan pinjaman yang disaki di seleweng ini sepanjang menjadi ahli parlimen dari tahun 2013 hingga ke tahun 2018. Isu ini saya bawa berkali-kali ke parlimen dan melaporkan secara meluas, katanya. 8 Julai lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan BPNB memperoleh injeksi marewah terhadap 23 daripada 27 defendant, ya, sebagai sebahagian daripada saman sivil berhubung pinjaman RM 400 juta yang diberikan kepada Areas Telekom Sendirian Berhad yang didakwanya dilakukan secara haram. Macam-macam yang berlaku dalam negara kita ni, guys. Sejak tampuk pemerintahan di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri kita, tidak lain tidak bukan Najib Razak. Dan tambah lagi, The Edge Markets melaporkan Hakim Atan Mustafa Yusof Ahmad memberikan injeksi untuk membekukan aset 23 defendant, antaranya bekas presiden dan pengarah urusan kumpulan bank itu, Datuk Muhammad Zafir Muhammad Hashim. Ya, dan defendant lain yang dikenakan injeksi termasuk pengarah Areas Sailan Papatlal, bekas pengarah Areas Raslina Ibrahim, pengarah Penegel Sendirian Berhad Abdul Wahib Abdul Ghani, pengarah Open Fiber Sendirian Berhad Muhammad Rodzi Muhammad dan juga Arian Telekom Sendirian Berhad dan pengarahnya Mustafa Ali Zamanali, ya, Said Muhammad Hakim, Sazarul Hisam dan juga Saza Ariana Sazarul Hisam. Dua yang terakhir dilaporkan sebagai anak lelaki dan perempuan Roslina. Jadi sahabat-sahabat, apa yang dinyatakan oleh saudara atau pendedahan daripada Rafizi Ramli adalah agak mengejutkan. Bagaimana kerajaan atau SPRM yang bertanggung jawab untuk menyiasat perkara ini terus membiarkan perkara ini, ya, karena apa yang terjadi di sini dan apa yang melibatkannya yang penting untuk disiasat adalah karena dana yang digunakan itu adalah dana awam, maksudnya adalah duit rakyat. Jadi SPRM bertanggung jawab, sesiapapun harus menyiasat ke atas penyelewengan yang dikatakan oleh Rafizi Ramli ini untuk dikembalikan semula kepada rakyat.
Karena hari ini kita melihat rakyat begitu terbeban dengan keadaan ekonomi, kenaikan harga, food inflasi, krisis food dan sebagainya yang gagal ditangani oleh kerajaan. Jika uang ini dapat dikembalikan, kita percaya ya sedikit sebanyak membuatkan bernafas lega daripada situasi yang sedang kita alami hari ini. Jadi saudara-saudara dan semua yang menyokong, saya ucapkan terima kasih kerana Anda sentiasa bersama dengan saya. Sekali lagi sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Peribahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada saya. Bye-bye.